Walam. Da ni kena letak kat taring. Kan kita mengaji kan betul tak? Tak sini kan? Walam. Da. Cuba try tengok. Itu Jawa masuk Islam. Walau boleh. Alhamdulillah kamu mengaji hafal Quran. Siapa dah hafal 30 juzuk? Ada tak? Tak ada. Siapa 15 ke bawah? Tak ada. Siapa 3 ke bawah? Tak ada juga. Hampa mengaji apa? Tak apa ni. Adik hafal adik, tuan-tuan, syukurlah siapa ada anak hafal Quran. Dia memudahkan orang hafal Quran. Mereka ini akan bagi syafaat keluarganya 10 orang di padang mahsyar esok. Ni, tuan-tuan tengok ni, untung oh. Memudahkan mereka hafal Quran. Bagi mereka hafal Quran. Allah tuan-tuan bagi mereka 10 orang untuk beri syafaat esok di akhirat. Orang yang hafal Quran, untung. Ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Habis tu Iyyaka na'budu. Hari berikut-berikutnya iya saya baca Iyyaka na'budu. Kita mengaji macam tu. Iyyaka na'budu. Dia buat nampak ni. Rupanya laisa Iyyaka na'budu. Iya kena tasyrik. Betul tak? Adik kan bila mengaji tengok tok guru tu tak? Tengok lahjah mulut kan? Kan kalau dia sebab tu orang mengaji taranum tu dia nak sebut tu innal ladzi tu no sampai hoat mulut-mulut tu. Sebab mengaji taranum. Sebab tu dia cakap pun lama tak jumpa berindah masuk. Kan baru ni dia viral kan. Tengok dia ni baca Quran kan. Rupanya berindah masuk. Tuan-tuan faham lah tu. Tu tuan-tuan kena berguru. Bila berguru tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan yang dikasih. Habis walam da tu bukan da. Walam da ni kena letak kat taring. Kan kita mengaji kan betul tak? Tak sini kan? Walam da. Cuba try tengok. Itu Jawa masuk Islam. Walau boleh. Walam da. Kena letak ni. Sebab tu jadi imam, tolonglah siapa tak ada gigi, abang-abang kita ni suruh pakai gigi. Gigi palsu. Pakai gigi palsu tu bagi senang sebut. Walam da. Kan ni sebut ni. Kalau tak ada gigi palsu, suruh dia pakai gigi palsu, letakkan dengan poliden. Takut lagi walam keluar. Sebab pernah berlaku tuan-tuan di pasar gudang. Kan? Suami ni tengok-tengok masuk waktu. Dia ambil gigi dah. Rupanya dia tak tahu dia bubuh gigi dia dalam cawan. Biasa kan orang gigi palsu dalam cawan. Bini dia tidur bubuh dalam cawan juga. Jadi gigi bini duduk di atas. Dia tengok-tengok, Allah lambat nak kena. Ambil boleh. Ambil sampai-sampai dia azan tu, bohong. Awak dia tak mau lekat. Awak tak lekat. Kawan pun tak boleh. Ya tak. Tak dia jadi macam tu. Bila macam tu nak perut tak boleh rentan. Dia azan jadi macam mana? Macam pasir gudang juga. Macam Formula 1 kan. Gigi tak ada bang. Sebab tu kakak, kalau suami nak jadi imam, gigi tu pasang lah. Nak sebut tu walam dallin. Tu kaedah yang betul. Hari ke-10 khalas. Habis-habis dia pegang tangan saya. Ajastuka hadza suratul Fatihah min Jibril ila Muhammad ila Abdullah bin Abbas. Tuan ingat Abdullah bin Abbas yang Nabi bacakan doa kepada dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wa ja'alhu min ibadikas salihin. Ya Allah bagi dia faham agama, faham Quran melalui Abdullah bin Abbas. Tuan-tuan, Abdullah bin Abbas kuburnya ada di Taif. Tuan-tuan, hebat Abdullah bin Abbas. Ketika dia meninggal, mereka angkat jasadnya masuk ke dalam liang ni. Tiba-tiba terdengar tuan-tuan, dia ini Allah fahamkan dia ilmu takwil Al-Quran. Ketika mayat masuk dalam kubur, tiba-tiba terdengar dalam kubur itu, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa tuan-tuan? Abdullah bin Abbas. Ni dia dapat sanad ni melalui Abdullah bin Abbas. Amru Samit turun ni sampai dekat dia ijazah kat saya.
Saya pun khabiltu hadzal ijazah, aku terima tuan-tuan. Saya cium tangan dia, sepeluk dia, secium dahi dia. Bang, ilmu bila berguru, tuan-tuan rasa nikmat. Sedap, nak cerita tak reti. Siapa yang pernah berguru, ibadat sedap. Tuan, sedap macam mana? Nak cerita tak reti lah. Tuan-tuan tengok ni. Ni air sejuk nampak? Ni air sejuk ni. Air biasa je, saya minum. Biasa lah. Bang, cuba tuan-tuan bayang aja. Ayam ini telah diperahkan 5 biji. Ayam ini ayam oreng. Ni, bayang aja. Sekarang saya nak minum ayam oreng ini. Ya Allah, masamnya. Awak hantarlah ayam dia. Pasal apa tuan-tuan telah ayam dia? Sebab tuan-tuan pernah merasai air oreng tersebut. Macam tu ibadat. Siapa pernah buat, nak cerita tak reti kecuali dia pernah buat. Bang, sebab tu ibadat kena buat. Ilmu kena berguru. Dia akan rasa nikmat. Al-ilmu bila amalin kan sajar bila samar. Ilmu tak amal, seperti mana pokok tak ada buah, tak rasa sedap. Sebab tu kena berguru bang. Dah habis-habis ijazah tuan-tuan, saya cium peluk dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Di sebelah saya ada seorang cikgu orang Kok Diang. Setiap kali saya baca dia ada. Setiap kali saya baca dia ada. Setiap kali dia ada saya baca. Dia tepuk paha saya. Ustaz, abang kata syekh saya pun nak baca juga. Kan? Biasa orang Kok Diang ni dia panjang belakang. Tahu pasal apa? Mat Arif Lin Sukun. Baca juga. Saya pun orang Kok Diang ni sama orang Balin kan. Balin Kok Diang tu lepas tu lah. Dia cakap tak today. Kan orang Bali kan tak today. Satu lagi bilik A. Pernah saya bawa penceramah daripada tabung haji, ceramah di Baling. Ceramah okey pula jemaah-jemaah haji. Lepas kursus kita tunggu bilik A. Rupanya Baling bilik A, bilik ayam. Tengok-tengok jemaah Baling semua dalam bilik ayam. Rupanya bilik A, bilik ayam. Satu lagi orang Baling tak today. Tak ada tak today. Siapa orang Baling? Tak today tu maksud dia tak tahu lah weh. Mak Saleh main tanya, what is the day for today? Tak today. Orang Balin tuan. Sebab tu tuan-tuan ni. Dia tanya anak saya apa nak baca juga. Dia kata, okey tak apa. Sikit saja. Ya Syekh. Dia pun angkat kepala. Limadha? Kenapa? Hadha sadiqi, ini kawan aku ni. Huwa yurid an yaqra'ul Quran. Dia pun nak baca Quran. Fatihah bas. Fatihah saja. Syekh ni bang. Tengok kawan saya pun tak. Dia buat tangan macam ni. Itlaq barra. Tuan-tuan faham tak dalam bahasa Arab? Itlaq barra ni maksud dia boleh belah. Itlaq barra. Ni kasar ni bahasa. Kalau dia kata barra, barra tu beredar. Kalau itlaq barra, boleh belah. Saya pun, cikgu, dia halau cikgu. Cikgu ni pun bangkit, nyonyong-nyonyong belah. Ha? Saya tanya, ya Syekh, limadha? Kenapa? Mata buta bang, umur 120 pakcik, ibu, ni gigi tersusun berseri wajahnya, tak boleh bangun. Dia kata apa? Hadzal rajul, lelaki tu laisa salatul fajr, tak semayang subuh hari ni. Saya duduk, ya Allah, 10 hari dah. Dia kata cikgu ni tak semayang subuh. Saya ni bukan baik sangat pun. Saya pun kesok pelan-pelan sebelum dia kata barwa, biar aku belah. Sebab kita kalau kata barwa tu maki kan. Benarnya Arab barra tu beredar. Barra. Sebab tu kadang-kadang makcik yang semayang tengah jalan dekat Masjid Haram. Usalli. Allah harap. Barra. Barra tu dia suruh beredar. Kita baru angkat takbir. Barra. Tak faham bahasa. Satu lagi Arab dia sebut haram. Haram ialah sembahyang sebelah isteri. Arab akan sebut haram ya habibi. Haram. Haram sembahyang sebelah isteri putih saf. Dia sebut haram. Kita haram tak? Haram teretau mampu pi. Orang Melayu cukup tu. Dia sebut haram tu putus sah, sembahyang sebelah isteri. Saya pernah marah isteri saya. Hang jangan sembahyang belah aku, hampir sembahyang tempat lain. Dia kata, abang kalau hilang macam mana? Tak hilang telefon ada. Bagi hilang ya. Tampak rumah. Tak kata macam tu kan. Dia pun pergi semayang. Saya marah isteri saya. Saya pun semayang lah tuan. Allahu Akbar. Rokok tidak sujud. Sujud angkat gelap. Tak boleh. Angkat tak boleh. Pasal apa tak boleh ni? Tengok duduk dalam stong tok Arab perempuan.
Nak angkat tak boleh. Lah kali asyik dah tengok atas. Kalau tengok alhamdulillah tuan-tuan. Marah bini banyak kes tuan-tuan semayang dalam kain tok Arab perempuan tu. Lah kali angkat tok macam tu tuan-tuan. Sebab tu ni bila kata macam tu, saya pun bangunlah. Pergi cari tadi. Cikgu Maisat, pasal apa? Cikgu tahu tak pasal apa Syekh tu halau? Tak tahu. Dia kata cikgu tak solat subuh tu ya. Saya semayang Tapi hari ni saya bangun lewat sikit. Saya semayang subuh pukul 9 pagi. Rupanya dia khada tuan-tuan. Syekh tu tahu kata dia tak solat. Kerana apa? Kerana hati yang penuh dengan cahaya. Allah buka hati dia, boleh pandang hati orang lain. Kerana apa tuan-tuan? Itu guru yang mursyid. Sebab tu kita kena berguru. Sebab tu abang-abang tolong berguru. Baca Quran, tolong mengadap. Nak jadi imam, Fatihah bagi betul. Yang kedua apa? Sebagai seorang lelaki, boleh baca doa lepas solat. Suami kita boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bunyi macam tu lah. Rupanya dia tak baca tuan-tuan. Dia duduk jenis tu pun ada. Boleh baca. Di antaranya apa? Nak baca doa mesti ada alhamdulillah. Kemudian salawat kepada Nabi. Kemudian bacalah doa apa pun. No? Boleh. Kalau boleh tuan-tuan, wahai lelaki-lelaki yang jadi suami imam, tolong hafal ni doa lepas sembahyang. Tolong. Bagi boleh. Kalau tak panjang pun 5 doa menjadilah. Pertama apa? Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi adapun Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Yang ni kaedah tukar banyak orang tak betul. Jadi imam, kalau seorang Rabbil filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bila jamak tukar bagi betul. Rabbil firlana wali walidina warhamhum kama rabbawna saghira. Banyak jadi imam kita boleh dengar Rabbil firlana wali walidaina warhamhuma kama rabb. Dia campur habis. Segala jamak, segala seorang, pondan, semua campur. Tu pun jadi imam. Sebab tu kena tahu tuan-tuan. Nak jadi imam, baca doa biar guru dengar. Bila tolak kita confident tuan-tuan ni, doa ni kena hafal. Jangan pernah satu masjid tuan-tuan. Jadi imam berpuluh tahun. Dia ni zikir Allahumma ja'alna minan nar. Allahumma ja'alna minan nar. Allahumma ja'alna minan nar. Habis-habis sembahyang doa, saya panggil, boleh nak jumpa Pak Imam. Pasal apa ustaz? Dia baca tak betul. Imam tu ustaz jangan tegur ustaz. Dulu kini selamanya ustaz. Kalau ustaz tegur mampus ustaz. Saya kata dia baca tak betul. Kami duk tengok lama dah betul Dia baca Allahumma ja'alna minan nar. Sepatutnya Allahumma ajirna minan nar. Dia sebut Allahumma ja'alna. Allahumma ajirna, minta jauh daripada api neraka. Tahu dia baca apa? Allahumma ja'alna. Ya Allah, jadikan kami ahli neraka. Ya Allah. Semua pakai ikut. Allah, tuan-tuan jaga bang. Sebab tu kena berguru. Baca bagi betul doa tu. InsyaAllah kita jadi imam confident. Orang lagi. Yang kedua doa salat. Yang ketiga apa? Boleh buat tahlil. Kakak, suami kakak boleh tak? Balik tak pergi cek. Bang, duduk. Imam. Suruh dia jadi imam. Tak boleh jadi imam, kakak jadi imam. Yang kedua, suruh dia baca doa solat. Kurang-kurangnya 5 doa. Suruh ni sebagai seorang lelaki kena ada ni. Yang ketiga apa? Boleh mulakan tahlil. Sila ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim wa alaihim ajma'in wa ila khususil ruh ahli al-qum minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala hadhihi niyyah sya'ulillah lahumul fatihah. Suami kita boleh tak? Suami macam tu boleh. Kepala awal lagi tengok teruk dia ni boleh macam tu. Hebat tuan-tuan. Ini bukan hadis Nabi, ni orang Melayu. Kalau ada ni 5 ni insyaAllah. Yang ketiga boleh buat tahlil. Ada orang kata tahlil bid'ah. Bang, saya dah sebut bid'ah bukan apa yang Nabi tak buat bid'ah. Silap. Bid'ah apa yang tak ada nas itu bid'ah. Banyak orang kata kalau Nabi tak buat bid'ah, tahlil Nabi tak buat bid'ah. Bang, bid'ah apa yang tak ada nas itu bid'ah. Terbina hukum dengan 5. Ni 5.
Pertama Al-Quran, hadis Nabi ataupun sunnah. Yang ketiga fatwa sahabah. Yang keempat ijma' ulama. Yang kelima ialah qiyas. Terbina hukum dengan 5. Sebab tu bila orang tanya saya, Ustaz, apabila orang mati diazankan boleh tak? Saya tak berani jawab. Saya tanya seorang ulama, dia kata ambil yang kelima, qiyas. Kerana apa? Ketika kita lahir diazankan, apa salahnya qiyas ketika mati juga diazan untuk hantar dia bertemu dengan penciptanya? Ada hukum tuan-tuan, rupanya ada nas qiyas. Begitu juga dengan ni tahlil. Tahlil macam mana? Tahlil saya nak tanya, tengok dalam Imam Nawawi kata, Quran itu sampai kepada mayat. Ada orang kata tak sampai. Nabi pernah ambil pelepah tamar, dipotong, dipacak, dikubur. Pelepah tamar itu berdoa kepada mayat. Tuan-tuan, kita manusia doa takkan tak dapat. Ni pelepah tamar letak doa selagi mana pelepah tamar itu tak kering. Berdoa kepada mayat. Kita yang hidup tak sampai orang kata buat tahlil bid'ah. Tahlil tu apa? Kan semua ayat Quran. Semua betul dia baca apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad lepas Fatihah. Ada tak tahlil selain melalui? Tahlil tu. Tuan-tuan, marilah kita duduk ramai-ramai. Ada macam tu, ada macam tu. Mana ada? Pernah ada orang buat tahlil macam tu? Oh, dah masuk. Oh. Kalau ada pelik tuan-tuan. Tahlil semua ayat Quran. Ayat Quran dia tak dapat. Orang yang baca dapat apa lah? Ni, tidakkah kita lalu kat kubur? Nabi kata berikan salam. Apa salam dia? Assalamualaikum ya ahlal diyar darul qaumin mu'minin insyaallah wa inni bikum lahiqun. No, orang kubur jawab tak? Betul ke jawab? Tuan-tuan pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Itulah salam yang kita tak mau dengar. Betul tak? Oh tuan-tuan, bagi salam, Assalamualaikum ya ahli kubur. Tiba-tiba dia dengar, Waalaikumsalam. Mati terus kita. Mereka menjawab walaupun kita tak dengar. Kita salam dapat, tidak disebut lagi waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang berdoa. Tidakkah dalam majlis tahlil itu ada anak soleh? Anak soleh tak boleh doa, imam tu doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Anak amin dapat pahala tak? Ada orang kata bid'ah bang, Allah tak tahu. Ni buat tahlil, boleh buat tahlil. Lepas buat tahlil boleh berdoa. Ni boleh doa. Doa tahlil, tolong hafal. Tak mau dah Melayu, ya Allah ampunlah dosa yang mati ini ya Allah, kerana aku tak mati lagi ya Allah. Kan? Tak mau baca doa tahlil biar hafal. Makcik balik cek lagi. Dan yang terakhir boleh sembahyang jenazah. 5 ni ada, lelaki sejatilah duduk di bakar arang ni. Kalau tak ada yang ni, kunyit lah namanya. Tolong ni makcik tolong cek. Yang terakhir ialah salat jenazah. Sesiapa yang salat jenazah, dia dapat 1 khirat, Nabi kata. Lalu sahabat bertanya, 1 khirat tu berapa banyak mana ya Rasulullah? 1 khirat itu sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu 16 km lebar 32. Sesiapa yang solat jenazah, mengiringi jenazah, dapat 2 khirat. Itu dia. Kalau boleh wahai lelaki, tolong bagi boleh solat jenazah. Ada orang kata, Ustaz saya niat tak kerti. Kan pergi Mekah kan, as-salatu 'alal amwat wat-tif yarhamkumullah. Mayat apa? Kita tak tahu kan? Mudah. Sahaja aku sembahyang atas ini jenazah, niat seperti niat imam. Mudah. Tak payahlah usalli. Laki ke perempuan ni? Hantamlah. Usalli ala hazihil mayyitah. Perempuan. Kita tak faham sebab dia sebut bahasa Arab. Dia nak usalli ala hazal mayyit. Mana satu? Sahaja aku sembahyang atas ini jenazah, niat seperti niat imam. Imam tanggung lah. Kita pun Allahu Akbar. Dia mula-mula apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Kemudian apa? Allahu Akbar. Apa dia? Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Apa dia? Doa. Allahumma ighfir lahum. Jamak. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Kalau kita tahu mayat lelaki, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha. Kalau pondan,
Ada anak murid saya tanya, Ustaz, kalau pondan macam mana? Kalau pondan, Allahumma fillahu. Jangan buat betul. Itu saya merapu, tuan. Saya pergi balik doa. Kan? Mampu ya, tuan. Jadi, kita lancar tabung masjid. Sebenarnya, tuan-tuan, nanti kita nak lancarkan kutipan untuk Syria. Bawah MAPIM. Jadi tuan-tuan yang bawa duit lebih di belakang di belakang nanti ada tabung, tuan-tuan masuk dalam tabung tu untuk bantu Syria. Sekarang ni mereka dah beli dah berapa ambulan hantar ke sana. Sekarang negatif 6 darjah Celsius. Teruk tuan, kesian ke depa. MAPIM dah balik. Sani dah balik dah, dan saya di antara orang yang bertugas untuk mengutip dana-dana MAPIM. Tuan-tuan yang buh ni tabung masjid. Jangan lupa buh satu lagi, tabung untuk bantu Syria. Nanti bubuh lah. Sini buh RM2, sana buh 20. Sana bagi banyak sikit lah, tuan-tuan. Tolong. Kita Masjid Kuning baru ni dapat 13,000, tuan-tuan. Masjid ni malam ni 20 sudahlah, jangan banyak. Baru ni buat dekat Sani Arabi, Mat'am tu 90 orang datang. 90 orang tu bukan orang lelaki, perempuan semua. Kutipan 90 orang tu 20,000. Dia orang bagi dengan rantai gelang, bagi semua habis. Makcik gelang. Bagi habis 90 orang dapat 20,000. Masyaallah, no.